Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Kapten Rais, founder, trainer, program Lemak Tuli. Tak lama lagi dah nak gaya. Takkan korang nak bergaya dengan perut boroi, badan gemuk berlemak, terlampau kurus. Jadi bolehlah korang join program ubah badan online viral Lemak Tuli. Hanya melalui pemakanan yang sedap, murah, mudah dan tak perlu berlapar. Dan senaman yang mudah boleh buat dekat rumah dan dekat mana-mana sahaja. Bukan tu je. Ada macam-macam lagi tips yang akan diajar dalam metod 7 hari ni. Korang boleh kuruskan badan atau naikkan saiz badan dengan kesan yang sangat pantas. Jangan terkejut. Dalam 7 hari je, korang dah boleh nampak kesan yang sangat ketara. Kalau tak ada kesan, kita orang pulang balik duit korang. Yang lagi best, metod ni tak perlu sebarang suplemen, tak perlu produk, tak perlu alas taman. Korang tak payah pergi ke gym pun. Dari segi masa, tak payah risau. Takkan ganggu pekerjaan dan rutin harian korang. Harga? Masih sama, RM89. Tak pernah berubah pun. Dan money back guarantee. Alhamdulillah, metod Lemak Tuli ni terbukti berkesan sebab dah 12,000 orang pernah join. Masing-masing dah dapat badan yang diorang nak. Jadi bolehlah target badan yang korang nak untuk hari raya tahun ni. Barulah pakai baju Melayu semat sikit macam ni. Slot terhad, masa terhad. Jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program ubah badan viral Lemak Tulin. Jangan menyesal. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, betul-betul. Let's go. Come on, y'all. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe sekarang. InsyaAllah road to 500k subscriber. Hari ni aku dapat satu DM yang minta aku buat reaction dekat satu komen ni yang aku tak sure komen ni tahun bila, dekat mana. Aku rasa dekat Facebook lah kot. Kita sama-sama lah baca komen ni. Daripada Syazana Ramli. Dia cakap, admin, please tolong viralkan komen saya. Saya just nak bagi tahu yang pekerja kerajaan sebenarnya ramai makan gaji buta. Majoriti kaki tangan kerajaan yang kuat makan gaji buta adalah tentera. Tentera kalau tiap kali dorang ada kat office memang hari-hari goyang kaki kat pejabat sampai nak buat pun cuma ala kadar je. Tak pernah bagi tumpuan kat anak murid. Sama juga panglima atasan yang kerja dia cuma arah orang bawahan buat kerja itu ini. Sebab tu gaji askar tentera tak berkat sebab 99% anggota tentera kat Malaysia ramai makan gaji buta. Nak masuk pejabat pun ikut suka mak bapak dia je. Aku cakap macam tu sebab aku juga ada sanak saudara yang tentera. Aku sebagai cikgu tadika pun selalu pesan ke anak murid tadika aku supaya jangan pilih kerjaya sebagai tentera kalau tak nak rasa duit yang tak berkat. Budak-budak tu sendiri pun dah faham sangat dengan apa yang aku nasihat dekat diorang. Okey, daripada Syazana Ramli. So kepada cikgu aku panggil cikgu lah aku akan buat reaction dan penjelasan lah satu-satu lah. Kita ambil part by part lah supaya nanti semua orang pun dapat penjelasan yang sewajarnya lah. Okey, mula-mula dia cakap, admin please tolong viralkan komen saya. Okey, ni nak tengah viralkan ni. Saya just nak bagi tahu pekerja kerajaan sebenarnya ramai makan gaji buta. Majoriti kaki tangan kerajaan yang kuat makan gaji buta adalah tentera. Okey, sebelum tu nak bagi tahulah yang tentera ni dia bukan kaki tangan kerajaan tapi tergolong dalam kaki tangan awam. Tapi dia bukan kaki tangan kerajaan sebab tentera ni dia di bawah yang di-Pertuan Agong. Tentera kalau tiap-tiap kali diorang ada dekat office memang hari-hari goyang kaki kat pejabat sampai nak buat pun cuma ala kadar je. Okey, aku pernah kerja dekat office masa aku dah duduk dekat Mindef, ada office lah. Bila time aku nak menulis apa-apalah, memang biasanya habit aku goyang kaki. Lepas tu kalau aku ada buat task, buat surat ke, buat presentation ke, apa benda, buat report ke, bila aku main laptop pun biasanya kalau habit aku dan orang lain pun kalau ada habit yang sama goyang kaki, memang kita orang akan goyang kaki. Jadi benda tu biasalah. Tak pernah bagi tumpuan kat anak murid. Kalau nak tahu dalam tentera ni kita tak ajak anak murid. Yang murid-murid tu dia dekat sekolah, dekat tadika, sekolah menengah, even dekat universiti pun orang tak panggil murid dah. Orang panggil siswa. Kalau dekat tentera ni kita ajar pelatih ataupun kadet ataupun rekrut ataupun prajurit muda. Kita tak ajak anak murid. Ya? Sama juga panglima atasan yang kerja dia cuma arah orang bawahan buat kerja itu ini. Kalau nak tahu tugas dan tanggungjawab panglima yang terbesar lah, dia banyak tugas. So panglima ni dia lebih kepada dekat level management. Jadi management ni dia lebih manage lah, dia lebih kepada susun orang.
susun orang, dan dia akan bagi arahan lah, dan orang bawah yang biasanya akan execute arahan tu. Tapi Panglima ni sebelum dia nak sampai dekat Panglima, dia pun lalu juga level-level bawah ni. So dia pun pernah lalu juga level-level masa dia buat kerja, masa dia pergi operasi dan sebagainya lah. So bila dah semakin lama semakin atas, dia dah sampai ke level Panglima, dia lebih kepada manage. Dan memang itu tugas seorang Panglima lah. Sama lah juga kalau dekat syarikat swasta ke dan sebagainya lah. Kalau yang general manager, CEO, kan dia banyak bagi arahan. Sama lah juga dekat tadika. Kalau pengetua tadika, dia pengetua kan orang panggil. Kalau guru besar tadika lah, ada ke nampak guru besar tadika tu mengajar? Tak ada kan? So memang kalau dah peringkat-peringkat atas tu, memang itulah kerja dia. Dia lebih kepada manage. Alright. Dan dia cakap dekat sini juga, sebab tu gaji askar tentera orang tak panggil askar tentera, sama ada orang panggil askar ataupun tentera. Tak berkat sebab 99% anggota tentera kat Malaysia ramai makan gaji buta. So dia nak merujuk tentera makan gaji buta ni yang duduk office. Okey. Dan kalau nak tahu, tentera ni bukan 99%. Tentera ni yang duduk office. Ada yang kerja dekat skuadron, ada yang kerja dekat perbatasan, ada yang kerja dekat sempadan. Jadi awak punya, orang kata, figure ni dah salah ni kan. Nak masuk pejabat pun ikut suka hati mak bapak dia je. Memang kadang-kadang tentera ni, kalau dia memang bertugas dekat pejabat, kadang-kadang memang dia tak masuk pejabat. Sebab kadang-kadang dia ada tugas lain, kadang-kadang dia pergi kursus, kadang-kadang dia ada lawatan, ada attachment, ada operasi, ada latihan dan sebagainya. Macam aku lah, aku memang kerja dekat Mindef, tapi kadang-kadang aku terlibat dengan mesyuarat pemerintahan, jadi aku kenalah keluar daripada office. Dan mungkin juga aku terlibat dengan latihan, so aku keluar daripada office. So memang kita orang tak masuk office lah kan. Aku cakap macam tu sebab aku juga ada sanak saudara yang tentera. So mana kata kalau dia dengar anak saudara dia yang cakap askar ni makan gaji buta, maknanya anak saudara, sanak saudara awak lah yang makan gaji buta tu. Dia bukanlah dalam dunia tentera je, dia dalam semua dunia pekerjaan lah. Baik kau dekat hospital ke, dekat dunia polis ke, dekat dunia mana-mana lah, even dekat dunia persekolahan tadika pun, tak semua yang buat kerja yang betul-betul dedikasi. Ada je yang makan gaji buta juga. Jadi tak bolehlah nak menghukum kesemua tentera ni makan gaji buta. Kalau sanak saudara awak tu yang makan gaji buta, ataupun sanak saudara awak cakap yang dia nampak orang makan gaji buta, dia terpulang kepada individu lah. Yang makan gaji buta tu individu tu, dia bukannya terpalit dekat keseluruhan organisasi tu. Dia cakap dia dah bagi tahu dekat anak murid tadika dia supaya jangan pilih kerjaya sebagai tentera kalau tak nak rasa duit yang tak berkat. Dia cakap budak-budak tu sendiri pun dah faham sangat dengan apa yang dia nasihat dekat anak murid tadika dia lah. Okey, anak murid tadika ni, kalau kita cakap nanti ada pekerjaan Power Rangers ataupun Ultraman, diorang percaya tau. Jadi kalau nak cakap dia faham sangat dengan cikgu tadika tu, bagi tahu kan, tak tahulah. Kalau awak percaya bulat-bulat apa yang sanak saudara awak cakap berkenaan dengan tentera ni, dan benda ni memang totally tak betul lah. Tak tahulah sanak saudara awak tu bahagian apa kan. Lepas tu awak pula bagi tahu benda yang tak betul dekat anak murid awak. Jadi awak tanggunglah dosa menyebarkan fitnah, menyebarkan benda yang tak betul tu kepada semua orang lah yang mungkin ada terpengaruh dengan komen ni. So jangan cepat menilai dan menghukum hanya kerana dengar daripada seseorang. Okey, kita pun tak tahu sanak saudara tu, kadang-kadang mungkin dia ni jenis yang kuat menyelat ke, tak suka ke dengan tentera. Jadi dia pun cuba burukkan tentera lah. Ada je yang dekat dalam tentera ni mungkin dia menyesal masuk askar ni, so dia pun banyak benda lah, sikit komplain, orang tu salah, orang ni salah, semua dia nampak pun salah. Pada pandangan aku lah, yang 14 tahun tak seberapa ni dalam dunia tentera ni sebagai seorang pegawai lah, dia ada 3 kategori lah kalau nak diikutkan anggota dan pegawai ni. Orang dia macam mana? Ada yang jenis dia nak volunteer je buat kerja. Kalau dapat satu tasking ke ramai-ramai, dia je yang volunteer. Itu bagus lah. Ada juga yang jenis yang never volunteer, tapi dia never say no. Maknanya dia tak offer diri dia untuk nak buat kerja, tapi kalau dia dapat arahan, dia tak pernah tolak. Dan yang last sekali, yang jenis secure ni maknanya hari-hari dia sakit
sakit lah, dia pergi report sick lah, hari-hari dia minta MC lah. Ada je lah dia nak mengelak kan. Sikit-sikit minta compassionate, sikit-sikit cakap family dia sakit lah, family tu sakit lah, dia tak boleh buat lah. Itu dinamakan geng-geng yang kaki secure. So mungkin awak punya sanak saudara ni yang katanya dalam tentera tu, mungkin dorang ni yang kaki secure. Jadi aku harap penjelasan aku jelas, dan sekiranya korang suka dengan video ni, boleh share, ramai-ramai share, sebab dia pun minta diviralkan. Dan kalau korang ada sebarang komen, sila komen dekat bawah, bagi tahu. Mungkin korang pun ada pengalaman askar dan sebagainya. Bolehlah cerita, betul ke korang dan aku ni adalah pemakan gaji buta? Tak berkat okey. Dan jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Semoga Syazana Ramli dan orang-orang yang selalu pandang buruk dekat perkhidmatan tentera dan juga mungkin perkhidmatan keselamatan yang lain lah, semoga dikenakan rahmat, taufik dan hidayah. Semoga bertaubat, dan semoga semua kita dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Hati jangan busuk sangat. Okey, kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye. See ya. Jangan makan gaji buta.